Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Uthman Al-Hayri menyatakan, zuhud adalah hendaknya anda meninggalkan dunia dan tidak berurusan dengan mereka yang menguasainya. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, zuhud adalah hendaknya anda meninggalkan dunia sebagaimana ia adanya. Bukan berkata saya akan membangunkan ribat, markas sufi atau mendirikan masjid. Yahya bin Mu'az menyatakan, zuhud menyebabkan kedermawanan berkenaan dengan harta dan cinta menghantarkan kepada semangat kedermawanan. Ibn Jalab berpendapat, zuhud adalah sikap anda memandang dunia ini hina kerana dunia ini fana setelah itu. Maka berpalinglah darinya akan menjadi mudah bagi anda. Ibn Khafif menyatakan, petanda zuhud adalah adanya sikap tenang ketika berpisah dari harta milik. Dia juga menyatakan, yakni Ibn Khafif, zuhud adalah membebaskan hati dari sebab-sebab yang kedua tadi dan membebaskan tangan dari harta benda. Dikatakan, zuhud adalah tidak senangnya jiwa kepada dunia tanpa harus dipaksakan. Anas Abadhi menyatakan, seorang zahid, yakni orang yang zuhud, adalah orang asing di dunia ini, dan seorang arif, ahli makrifat, adalah orang asing di akhirat. Dikatakan, bagi orang yang benar-benar bersikap zuhud, dunia akan menyerahkan diri kepadanya dengan penuh kerendahan dan kehinaan. Oleh sebab itu dikatakan, bila sebuah topi jatuh dari langit, ia akan jatuh ke atas kepala seorang yang tidak menghendakinya. Junaid mengajarkan, zuhud adalah begini, hati kosong dari sesuatu yang tangan tidak memilikinya. Abu Sulaiman Ad-Darani menegaskan, pakaian bulu domba adalah salah satu tanda zuhud. Oleh sebab itu tidak layak bagi seorang zahid mengenakan pakaian berharga 3 dirham jika dia menginginkan wang sebanyak 5 dirham. Orang terdahulu tidak bersepakat dalam masalah zuhud dalam definisinya. Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, Isa bin Yunus dan lain-lain ulama menyatakan zuhud di dunia ini hanyalah mengurangi harapan memperolehi harta dunia. Artinya, pengurangan harapan merupakan satu dari tanda-tanda zuhud, sebab-sebab yang melahirkannya dan hal-hal yang memistikannya. Abdullah bin Mubarak berpendapat, zuhud adalah tawakal kepada Allah Ta'ala dipadu dengan kecintaan kepada kefakiran. Syaqiq Al-Balkhi dan Yusuf bin Asbab juga mengatakan demikian. Jadi, ini juga merupakan satu dari tanda-tanda zuhud. Lantaran si hamba tidak mampu merelakan dunia kecuali dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Wahid bin Zaid memberikan penjelasan, zuhud adalah menjauhkan diri dari dinar dan dirham. Abu Sulaiman Ad-Darani menyatakan, zuhud adalah menjauhkan diri dari apapun yang memalingkan anda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dan penonton semua. Kalau kita membicarakan tentang zuhud, apakah Nabi SAW menjelaskannya secara detail? Apakah baginda SAW telah menerangkan kepada kita tentang zuhud tersebut? Tuan-tuan, bila kita sebut tentang zuhud, kita perlu melihat tentang apa kita berzuhud. Tentang satu makhluk Allah namanya dunia.
Kenapa kita perlu berzuhud dengan dunia? Kat dunia ialah faktor terbesar yang manusia lupa kepada Allah Ta'ala. Faktor terbesar manusia leka daripada melaksanakan perintahnya, bukan mengabaikannya. Bukan sampai peringkat kecintaan mereka kepada dunia, mereka membenci perintah Allah. Bukan memusuhinya, bahkan memeranginya. Maka itu kesan-kesan supaya kita faham. Tidaklah bicara kita tentang zuhud bererti hari ini kita buang semua harta kita. Hari ini kita semua berhenti kerja. Hari ini kita semua duduk masjid berzikir. Bukan begitu. Bukan itu difahami zuhud dalam gambaran yang sebenar yang ditunjukkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah nak beritahu ada satu makhluk ni bahaya. Satu makhluk ini telah menipu ramai orang. Telah membinasakan ramai orang. Telah menenggelamkan ramai orang. Telah memfitnah ramai orang. Maka berhati-hati dengannya. Sebab itu kata Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kata Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang bijaksana yang telah menceraikan dunia dalam keadaan bimbang fitnahnya. Mereka ini sudah pun merenung ke dalamnya dan mengetahui ia bukan tempat tinggal, bukan tempat bermustautin. Lalu mereka menganggap dunia itu sebagai lautan yang punya gelora yang luar biasa. Maka mereka menjadikan amalan-amalan mereka bahtera penyelamat mereka. Tuan-tuan, kita perlu berlayar atas laut. Perlu berlayar. Sebab destinasi kita seberang sana. Satu pulau yang indah, yang cantik. Mahu atau tidak mahu, kita mesti berlayar di atas lautan. Tetapi kita tahu sifat lautan ni ganas. Di dalamnya pelbagai fitnah. Kita tidak nafikan. Di dalamnya banyak mutiara, banyak permata, banyak kekayaan. Tetapi ombak dan badainya boleh menenggelamkan kita, mematikan kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kita membina satu bahtera yang kita yakin selamat. Yang kita boleh duduk selesa dalamnya. Kita terselamat daripada lambungan ombaknya, kemabukannya. Apatah lagi karam di dalamnya. Maka bahtera ini ialah amal-amal soleh kita. Dan dengan amal-amal soleh kita, kita membelah lautan dunia ini. Sehingga sampai ke pengkalangnya. Sampai kepada destinasi. Sampai ke tempat yang kita tuju dan menjadi matlamat kita. Lalu kita selamat. Tetapi orang yang melihat bahawa dunia ini bukan lautan. Cuma satu saliran yang aman, tidak berombak. Akhirnya mereka tidak bersiap sedia. Bahkan menaiki kapal yang kecil. Maka dengan mudah dibolak-balikkan oleh ombak. Bahkan memasuki air di dalamnya, menenggelaminya, mematikan sesiapa sahaja di dalamnya. Itu perumpamaan. Sebab itu, bila kita lihat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam berurusan dengan duniawi. Di sebalik harta rampasan perang menjadi sebahagian kekayaan umat Islam. Di sebalik zakat sebahagian kekayaan umat Islam. Tetapi Nabi selalu ingatkan. Ketika mana sahabat membawa zakat yang berupa ambar. Ambar artinya minyak wangi daripada muntah paus. Bawa daripada Bahrain. Kalau kita tengok ambar ni satu wangian yang cukup mahal. Bahkan dia lebih mahal daripada kasturi, ambar. Ia berlaku bila mana ikan paus. Bila dimakan dia akan nganga mulut makan. Bila dia overload dia akan muntah. Muntah keluarlah ketulan. Ketulan tu namanya ambar. Cukup wangi. Dia mungkin mencecah harganya satu ketulan yang pernah dijual di pasaran jutaan dolar USD. Tuan-tuan boleh google lah ataupun boleh tengok dalam YouTube bagaimana ambar terhasil. Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah membawanya daripada Bahrain. Dan mereka tahu baginda sallallahu alaihi wasallam akan membahagi-bahagikannya. Kali ini di Masjidun Nabawi pada waktu subuh yang hening, maka kelihatan orang ramai mula memasuki masjid. Dan jumlah mereka agak luar biasa.
berbanding sebelum ini. Datang. Waktu mana baginda sallallahu alaihi wasallam selesai solatnya, Nabi berpaling dan Nabi tersenyum melihat jumlahnya ramai. Tapi dalam senyuman Rasulullah ada makna yang dalam. Baginda berkata, "Wallahi mal fakhra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, aku tidak pernah bimbang kalau kamu miskin. Tetapi aku amat bimbang bila dibukakan, dibentangkan kepada kamu kekayaan yang luar biasa. Lalu kamu mula berlomba-lomba untuk kekayaan itu. Berlomba-lomba. Bersaing, saling dengki, mendengki, musuh memusuhi. Fatuhlikakum, maka ia membinasakan kamu. Kama ahlakathum, sebagaimana dibinasakan umat dahulu. Tuan-tuan, kita sebagai mak ayah lah, kita kaya. Tuan-tuan takut tak anak-anak ni bergaduh bab harta? Tanah kita sekangkang ke? Harta kita duit dalam bank adalah 1,200. Lalu kita tengok watak anak-anak kita ni senantiasa, misal katanya, inginkan kekayaan kita. Terlalu inginkan. Kita sayangkan anak-anak kita. Harun Rashid. Harun Rashid mati muda. Taklah tua sangat, umur 50-an dah mati. Padahal dia tak ada kencing manis, darah tinggi. Sebab mati tak ada kaitan dengan penyakit. Mati ialah ketentuan ajal yang akan sampai pada sesiapa pun. Supaya kita tak terpedaya dengan sihat tubuh badan kita, tidak juga terpedaya dengan apa dunia yang kita miliki, even kuasa. Harun Rashid ketika mendekat mati, mukanya sedih. Kenapa? Dia kata, ramai yang mengharapkan kematianku, termasuk anakku Ma'mun dan Al-Amin. Dia dapat tengok ni, anak dia pun nak suruh dia mati untuk mendapat takhtanya. Tiada lagi keseronokan pada anak-anaknya. Ternyata apa yang dia rasakan itu benar. Bila mana dia meninggal dunia, maka anaknya Ma'mun dan Al-Amin berperang sesama sendiri, mengalahkan antara satu sama lain, melibatkan umat Islam yang besar, sehingga Ma'mun menang mengatasi Amin. Dan begitulah cerita bagaimana kebimbangan. Tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam sayang pada kita, sayang pada umat. Nabi bila sayang pada sesuatu, Nabi bimbang ada yang merosakkannya. Kita, tuan-tuan, anak kita dia main telefon. Kita tengok, budak ni asyik main game. Kita bimbang. Bukan kadang-kadang kita fikir, aku ambil telefon, kempah pecah. Betul atau tidak? Kenapa? Bukanlah kita musuhi telefon tu. Bila kita nampak dia melekakan. Ni budak-budak main game pakai apa? PS4. Mungkin saya ketinggalan dalam bab maklumat tadi. Mungkin lebih pada PS4 lah. Gaming macam-macam lah. PUBG lah, apa itu dan macam-macam. Lalu kita, mak ayah yang sayang pada anak-anak, tengok dia leka. Tuan-tuan nak buat apa? Saya rasa nak ambil kapak belah dua. Tuan-tuan nak belah anak ke nak belah tu? Game tu. Akhirnya kita tengok dalam sejumlah yang besar mak ayah ambil game tadi, pecahkan. Ada satu YouTube saya tengok, mak dia ambil permainan game tu letak kat luar tembok dengan senapang. Saya tak rasa mak dia tu bencikan game tadi, tapi bencikan bagaimana kelalaian. Akhir itu yang dia lakukan. Tuan-tuan, baginda kita sallallahu alaihi wasallam sayang kat kita. Takut kita tak dapat bahagian sebenar akhirat kelak. Jadi bila mana datang dunia, lalu kita tak reti berurusan dengannya, maka kita bimbang. Takut. Anak kita naik kereta, sayang kita pada anak kita, atau naik motor, dia nak balik ni daripada Kuala Lumpur nak balik Johor, kita sentiasa ingatkan dia, bawa elok-elok, kita katakan hati-hati, jangan bawa laju-laju. Ketakutan kita tadi, kita tak musuhi motor dia, ketakutan kerana kenderaan yang ditungganginya, sifat yang mungkin wujud. Jadi bila baginda sallallahu alaihi wasallam melihat seekor kambing di tepi sampah, tempat pembuangan sampah, dan kambing itu asak, telinganya kecil, cacat.
Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang inginkan kambing bangkai ini dengan 1 dirham, murah. Kalau kita sebut RM1. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, innaha mayyitah, bangkai tu. Dan kalaulah dihidup sekalipun ya Rasulullah, tak ada nilai sebab telinga kecil. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi. Dunia lebih hina di sisi Allah daripada kamu pandang kambing ini hina. Jadi tuan-tuan, apa yang bicara zuhud kita, untuk kita letak satu perkara penting. Kita melihat dunia bukan membesarkannya, tapi melihat akhirat dan kita membesarkan. Kita melihat dunia dengan tanggungjawab, bukan dengan kesombongan, keriakan. Jauh sekali bersaing untuk bermusuh. Kita melihat dunia ini amanah-amanah yang perlu saya laksanakan. Dengan harta benda tadi, mengangkat martabat Islam, menguatkan syiar agama Allah, menyempurnakan tanggungjawab nafkah saya pada isteri dan anak-anak, membangunkan pendidikan, mengelakkan pengangguran, mengelakkan mereka daripada meminta-minta. Sebagaimana kita sebut semalam, umpama harta itu seperti darah. Bila darah itu mengalir pada tempatnya supaya ia bermakna. Bila darah itu tidak mengalir pada tempatnya, dia menjadi najis dan hina. Saya tak rasa ada orang melihat darah itu mulia ketika mana ia mengalir di luar daripada tempatnya. Tapi kalau dia berada pada tempatnya dan disimpan pada tempatnya, darah ini boleh digunakan. Kalau saya nak simpan duit saya, tuan-tuan, simpanlah sebagaimana hospital simpan darah. Bagaimana hospital simpan darah sehingga dia terus beri manfaat. Harta ini disimpan untuk beri manfaat. Baik, ini gambaran zuhud. Sebelum kita bicarakan apa yang disebut oleh para ulama. Kata Abu Usman, zuhud ini ialah kamu tinggalkan dunia dan kamu tidak mempeduli siapa yang mengambilnya. Dan tarakad dunia walam yubali man akhadhaha. Kita tinggalkan, kita pun tak peduli. Siapa nak ambil lah. Itu hak dia. Artinya sifat kita, tuan-tuan, tidaklah meletakkan pergantungan hati kita. Dan kata ulama yang lain pula, Abu Ali Daqqaq, zuhud ini kamu meninggalkannya, yakni ikatan hati kamu. Bukanlah kamu berkata, senang Ustaz, saya nanti ada duit, saya nak buat masjid, saya nak buat madrasah. Itu kata-kata kosong. Bila mana dia ada, memang dia tak buat pun. Kadang-kadang orang nak justifikasikan, Ustaz, kenapa saya perlu kaya? Sebab saya nak buat masjid, saya nak buat itu. Ternyata bila dia dapat, dia tak buat, dia berbohong. Dia berbohong. Tentang kita bercakap pada orang yang ketika mana mencari dunia, dia lalai. Maka kelalaiannya itu, dia cuba menjustifikasikan dengan niatnya. Tak, kalau kamu dengan dunia sudah lalai, tak sembahyang, kamu dengan dunia dah tak mampu memahami perintah Allah, bagaimana nanti kalau kamu ada? Sekarang tengah kamu cari pun kamu dah lalai. Bagaimana kalau kamu ada? Oh, lagi teruk. Kamu belum tengah cari ni dah mabuk dah. Bagaimana waktu dunia berada pada ribaan kamu? Pasti kamu gila. Gila, sombong. Sebab itu, tuan-tuan, kita selalu diajar. Kita tak diajar untuk buat baik bila kita ada suatu kesempatan. Bukan kita mencari kesempatan itu. Kita tak diajar untuk sedekah bila mana kita banyak duit. Tetapi bila kita ada, kita boleh bersedekah. Kita tak menunggu tempoh. Orang-orang yang menunggu tempoh tertentu, dia sebenarnya berbohong pada dirinya. Kerana malaikat maut tidak pernah memberikan dia tempoh. Kalau kata aku nak cabut nyawa kamu, dia kata tunggulah dulu, saya baru niat nak buat baik ni. Tunggu saya buat baik, cabutlah. Tidak. Dia tidak akan menunggunya. Sebab itu tuan-tuan, apa pun kita ada, kita bagi. Tak tunggulah kita kaya. Tak tunggulah kita alim besar untuk berkongsi ilmu. Bukan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, balighuni walau ayat. Satu ayat yang kamu tahu, sampaikan. Dan kata Imam Yahya bin Mu'az, zuhud ini menyebabkan waktu mana kita memilikinya, kita dermawan. Maka kita zuhud. Siapa yang memiliki harta, lalu kita melihat sifat dermawannya, maka dialah orang zuhud. Dia kaya, bilioner dan sebagainya, tapi dia suka memberi, dia zuhud. Dia tak sayang. Tapi siapa pun, tuan-tuan, even dia tak ada harta dan dia tak nak bagi orang pula,
Kongsi sikit pun tak nak, maka dia kedekut sebenarnya. Dan dia tak zuhud. Dan zuhud bukan cerita berapa banyak harta kita ada, tapi bagaimana kita berurusan dengan harta. Kalau urusan kita dengan harta ialah dermawan, kita tidak terpedaya, kita ialah orang zuhud. Sebab tu kita lihat tuan-tuan di kalangan ulama-ulama zuhud itu orang kaya raya. Kaya raya. Bukan di kalangan sahabat yang zuhud. Mereka yang kaya raya. Luar biasa kedermawanan mereka. Kedermawanan mereka menjadi catatan sejarah yang tidak boleh dilupai. Yang menjadi hari ini dalam sejarah. Tetapi kita bila melihat diri kita tuan-tuan sekalian, adalah tunggu kalau kaya baru nak nyumbang, nak derma. Bila kaya pula, alasan banyak pula. Itu dan ini. Tapi ini tanda orang tidak berzuhud. Kita baca kisah yang menarik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kisah 3 lelaki yang punya kekayaan yang banyak. Tapi sebelum mereka mendapat kekayaan banyak, mereka ni apa kedana. Seorang orangnya yang sopak. Seorang lagi botak. Seorang lagi buta. Malaikat mendatanginya. Apa yang kamu inginkan? Lalu kata si sopak, kulit yang baik. Maka disembuhkan. Harta apa yang kamu inginkan? Jawabnya unta. Diberikan unta bunting. Lalu beranak pinak sehingga memenuhi lembah. Jumpa dengan orang botak. Apa yang kamu inginkan? Rambut yang sihat. Maka disembuhkan. Lalu ditanya, apakah harta yang kamu inginkan? Lembu. Diberikan lembu yang bunting. Akhirnya melimpah memenuhi lembah. Datang kepada si buta. Apa yang kamu inginkan? Melihat. Maka dia dapat melihat. Harta apa yang kamu inginkan? Kambing. Diberikan kambing bunting. Sehingga memenuhi lembah. Akhirnya malaikat datang menguji lagi. Tadi memberi, kali ini menguji. Apakah dalam hati mereka ada sifat zuhud? Sifat cintakan kebaikan. Kerana orang zuhud cintakan kebaikan. Maka diuji kepada pemilik unta si sopak ini. Kata malaikat yang menyamar sebagai manusia, aku seorang musafir terputus bekalan. Andai kata engkau berikanku sedikit seekor unta sebagai kenderaan dan penyambung kepada perjalanan, sedikit makanan. Apa kata si sopak? Tak boleh. Saya ni komitmen banyak. Banyak sangat komitmen. Saya tak boleh bagi. Ada urusan banyak. Sebab saya dah simpan untuk tu, untuk ni. Dia banyak alasan lah. Lalu kata malaikat ini, dan kadang dia tidak mengenalinya. Bukankah dahulu kamu sopak? Mana sopak? Saya dahulu orang yang sudah sihat. Bukankah dahulu kamu miskin? Mana ada. Saya memang kaya, waris kekayaan daripada keturunan saya, ayah-ayah saya. Lalu kata malaikat, kalau kamu berbohong, kamu kembali pada sifat asal. Kembali sopak dan kembali papa ke dana. Datang jumpa si botak, jawapan yang sama. Kembali menjadi botak dan papa ke dana. Datang jumpa orang kaya, baik, inilah dia kedermawanan dan inilah zuhud. Apa kata pemilik kambing? Ambillah, kamu nak ambil banyak mana? Yang kamu nak ambil, ambil. Yang kamu tak nak ambil, kamu tinggalkan. Ambil. Ketika mana malaikat ini cuma meminta sedikit bekalan penyambung perjalanan, tapi pemilik kambing kata, ambil berapa banyak kamu nak. Dan tinggal apa yang kamu tak nak. Lalu malaikat kata, aku ni malaikat yang datang mengujimu dan 2 sahabatmu. Ternyata kamu orang yang bersyukur. Maka kekalkan nikmat itu. Nikmat penglihatan dan nikmat kekayaan. Jadi tuan-tuan, malaikat taklah cela dia banyak kambing. Tetapi sifat kedekut itu yang dicela. Dan kerana itulah tuan-tuan, kita bila bicarakan zuhud, bukan kita menghitung harta. Kita menghitung sifat-sifat yang wujud dari sebabkan harta. Apakah sebab harta? Sifat yang wujud itu tamak, halaba, takabur, riak. Maka itulah orang yang gagal dalam ujian harta dan dia tidak zuhud. Atau harta ini menjadikan dia prihatin, dermawan, simpati, punya keazaman untuk membantu. Maka ini ahli zuhud. Ahli zuhud yang luar biasa. Kerana zuhud ketika memiliki harta jauh lebih hebat daripada zuhud ketika tidak memiliki harta. Sebab itu antara zuhud Uwais Al-Qarni dan zuhud Umar bin Abdul Aziz, kata ulama, Umar bin Abdul Aziz lebih zuhud. Sebab zuhudnya adalah ketika mana dia punya harta dan kerajaan. Adapun Uwais Al-Qarni, dia tak punya harta, dia tak punya kerajaan. Maka zuhudnya zuhud yang tidak ada. Manakala zuhud Umar bin Abdul Aziz, zuhud ketika ada. Mana lebih hebat? Zuhud Umar bin Abdul Aziz.
Ya, kedua-dua mereka hebat, Masya Allah. Kedua-dua mereka tabi'in. Kedua-dua mereka orang yang diberkati zaman mereka. Tapi dalam perbandingan, ialah yang saya sebutkan tadi, apakah kekayaan menumbuhkan sifat-sifat tercela atau kekayaan menumbuhkan sifat-sifat mulia? Kalau sebab kaya, sifatnya mulia, dia orang zuhud. Sebab itu kata ulama, zuhud tadi, bila ada dunia di tangannya, maka dia menjadi pemurah. Amat pemurah. Dan manakala sifat cinta je, disebut cinta menghantar pada semangat kedermawanan. Sifat cinta seorang, yang ini cintanya kepada Allah Ta'ala, menjadikan dia membangunkan rohnya. Ini terjemahan agak kurang tepat. Cinta menjadikan seorang itu bersifat membangunkan rohnya. Maksudnya ialah, tuan-tuan, kalau kita cinta Allah, apa yang kita buat? Bangunkan roh, baca Quran, berqiyamul lail, berzikir, bangunkan roh, kerana cintakan Allah. Maka zuhud pada dunia, belanjakannya. Sifat pemurah. Kata Imam Ibn Jalal, zuhud adalah sikap anda memandang dunia dengan hina, kerana dunia ini akan hancur, yakni fana. Setelah itu mudah kita berpaling. Saya katakan tadi pada mukadimah, baginda SAW, kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab berkait dengan nilai dunia, bagaimana baginda SAW menyebut tentang apa nilai dunia. Sehingga Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi berkata, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, masaqa minha kafir." Kalau dunia ada nilai walau sebesar sayap nyamuk, orang kafir tak boleh minum. Ungkapan ini bukanlah bermaksud, tuan-tuan kena faham, bukan bermaksud kita tak ambil dunia, kita tak milik dunia. Kerana semuanya kita perlukan dunia sebab duduk atas dunia. Maksudnya kita kena pandang dulu, pandang macam mana. Tuan-tuan boleh tengok singa depan. Tuan-tuan pandang maksudnya apa dalam hati tuan-tuan. Ini ganas, ini boleh menerkam, ini boleh menggigit, ini boleh membunuh. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan nak tengoklah singa tu. Ya, pergi zoo, tengok singa duduk kat sangkar, ambil gambar dengan anak-anak. Tapi apakah pandangan kita pada singa tu berubah? Tidak. Kita selamanya berkata, even singa ni duduk dalam sangkar, dia bahaya. Even singa ni duduk dalam sangkar, walau nampak macam jinak dengan penjaganya, dimandikan, digosok gigi, disiwakkan giginya. Contoh, kita tetap berkata ia bahaya. Kalau penjaga singa ni kata, awak ambil tolong siwakkan, tolong gosok gigi singa kejap, kita mati tak berani. Kan tadi kita tengok dia gosok gigi. Pembantu zoo tadi digosok-gosok, cium-cium. Tuan-tuan berani cium? Oh, jangan Ustaz. Kenapa? Bahaya. Habis dia buat. Dia ada ilmu. Kita tengok orang cium ular kan? Cium ular. Boleh cium? Cuba pergi tuan-tuan cium. Jangan. Kenapa tak nak cium? Kalau dia patut mati gitu Ustaz. Dia boleh cium? Dia ada ilmu. Dia ustaz pelatih. Dia begini-begini. Kita memang nak tengok ular tu, tapi kita tahu bahaya ular tu. Walau ular dah berada di sangkar, walau ular berada di tangan pemainnya, nampak seperti jinak, kita tetap berkata ular ni liar selama-lamanya. Jadi persepsi kita pada dunia jangan berubah. Oh, dunia ni baguslah, saya nak duduk kekal kat dunia. Jangan. Dunia cuma sementara. Dunia cuma ujian. Dunia untuk kita dapat akhirat. Hatta kita nak beli akhirat dengan dunia. Bukan kita nak beli dunia dengan gadaikan akhirat. Kita nak beli akhirat, kita nak gadai dunia. Sebab itu yang bernilai. Itu yang kita nak. Sebagaimana tuan-tuan sanggup belanjakan harta untuk dapat apa yang namanya cinta, kasih sayang. Kita sayang seseorang. Sayang sungguh seseorang. Sayang sangat-sangat. Tuan-tuan sanggup berkorban apa? Kita kata dunia. Wa ma fiha. Dunia saya bagi awak. Tak mungkin dapat saya bandingkan dengan cinta saya pada awak. Orang bercinta jangan. Tiba-tiba dia bertukar jadi sastrawan negara. Orang bercinta semua bertukar menjadi sastrawan negara. Terus berpantung bersahaja. Sajak dan syairnya bab pujangga yang luar biasa. Apa yang dikatakan? Dunia disanggup bagi. Kalau boleh saya jadikan dunia ini sebagai kalung, pasti saya kalungkan di leher awak ini. Dia nak kalung dunia tu. Kenapa tuan-tuan sekalian? Cinta. Hanya tengok seorang perempuan, dia sanggup habis semua. Hanya dia melihat seorang lelaki, dia tak tahu lelaki ni lelaki Casanova.
lagi Casanova. Dia sanggup beri semua. Kita dengar skema cinta. Love scammer. Dia cari mana-mana anak dara Andalusia yang lanjut usia. Letak profil gambar lawa-lawa. Dia pun mula ngejaz guna ayat bunga-bunga, ayat cinta. Kemudian perempuan ni mula terpedaya, transfer duit. Berapa transfer? 100,000, 200,000. Even duit dalam bank dia semua asalkan dapat berkahwin. Tentang kalau begitu nilai dunia kita duk cari selama ni, kita beri pada dia hanya untuk dapat cinta yang belum tentu kita bahagia. Bagi 5 hari barangkali. Kita nak cinta Allah. Kita nak tuan-tuan cinta akhirat. Kita nak syurga. Berapa tuan-tuan sanggup bayar? Saya kata semua. Saya sanggup beri semua dunia saya untuk syurga saya. Saya sanggup beri semua untuk cinta Allah, redha Allah. Saya sanggup. Tapi untuk sanggup benda tu, tuan-tuan kena tahu apa itu dunia dan apa itu akhirat. Dunia yang duduk di sini pasti mati. Dunia yang sihat di sini pasti sakit. Dunia yang sayang di sini pasti dibenci. Dunia yang diangkat pasti akan diturunkan kembali. Itulah dunia. Tapi akhirat, yang hidup tak akan mati, bukan abadi. Yang sihat tak akan sakit, bukan ceria. Yang muda tak akan tua, bukan selamanya dengan nikmat kemudaan. Yang terus mendapat segala nikmat yang luar biasa. Maka fahamilah macam mana kita nak tengok dunia. Sebagaimana tuan-tuan tadi saya kata, macam mana tuan-tuan tengok singa walau berada dalam zoo. Walau gigi dia dah tercabuk, kita tetap kata ini singa, jangan main-main. Walaupun dia tengah tidur ni singa. Tidur berdengkur singa. Tuan-tuan berani masuk, jangan Ustaz. Kan dia tidur dengkur tu, kalau gerak tak bangun tu. Jangan. Takut dia terbangunkan. Dia terbangunkan ayat kita. Ular sahur, tidur ni. Gilah. Gosok-gosok, jangan Ustaz. Tidur dia pun saya tak percaya. Dia tengok buaya, pejang mata rapat. Pejang mata rapat. Duduk tidur. Gilah, gurau-gurau senda dengan buaya. Jangan Ustaz. Tuan-tuan yang kerja sartes tu, yang masuk tangan dalam mulut buaya tu, slow, masuk slow. Bunyi sikit, langkabuk dia orang lari. Sebab dia tahu buaya selamanya buaya. Buaya tak mungkin dia bertukar jadi ikan. Dia buaya. Singa selamanya singa. Walau gigi dia patah depan, patah belakang. Gigi dia berlubang, kuku dia dah potong, dia singa. Dunia tuan-tuan macam mana indah. Disoleknya, diwarnainya. Kita tahu ia dunia. Jangan sampai terpedaya. Kerana itu, zuhudlah senjata dan bentengnya. Jadi kita, waktu bercakap tentang zuhud, kita bercakap tentang senjata yang perlu kita miliki. Waktu mana saya berurusan dengan dunia, senjata ni yang saya bawa ke depan, zuhud. Saya tak terpesona, saya tak tertipu, saya tak akan bergaduh kerana dunia. Masya Allah, inilah orang yang memahami nilai zuhud. Kata ulama lagi, zuhud, kata Ibn Khafif, petanda zuhud ialah bila mana kita berpisah dengan dunia, kita tenang. Dah pangkat kena turun, tak apalah, bukan rezeki saya. Mudah. Niaga tak laku, bukan rezeki hari ni. Tak apa, mungkin Allah nak bagi rezeki cara lain. Bukan ini. Tuan-tuan, dia tak ada macam satu bebanan. Bila mana hilang dunia, bila mana tak dapat dunia, dia tetap yakin Allah nak beri yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dia terus mencuba dan dia tak berputus asa dan dia tidak pernah kecewa dengan dunia yang hilang padanya. Dan kata juga Ibn Khafif, zuhud ni hati kita tak terikat. Tuan-tuan sampai termenung panjang. Hanya tadi sebab mengairkan, terlepas ikan tu. Sebab saya pergi ngair. Seronok ni cerita ngair. Saya pergi ngair, tapak ikan besar. Bila angkat terlepas, tu duk teringat. 4 hari dah saya teringat ni. Ya Allah. Macam tu dia punya teringat, tu teringat. Ikan terlepas. Bagi kita, zuhud tak apa. Lepas. Yang lepas jangan dikenang. Banyak lagi dalam tu. Tak apalah terlepas yang 2 kilo, untuk kita dapat yang 20 kilo. Atau terlepas yang tu, untuk kita dapat lebih baik. Maka benda ni tuan-tuan kita nak ajar. Taklah balik rumah, masak, mencuka, catung, muncung. Apa bang? Ikan terlepas. Habis abang tak nak senyum saya hari ni lah. Hari ni saya tak senyum kau lah. 3 hari saya tak senyum sebab sedih ni. Ikan terlepas. Rosak hubungan yang lain pula. Maka kita taklah bersikap demikian.
Dikatakan zuhud, ialah kita tak senang, jiwa kita tak senang dengannya. Jiwa kita taklah gembira dengannya. Tanpa sebarang paksaan. Bila takallufi. Bukanlah terpaksa, sahaja aku tinggalkan dunia kerana Allah tak ada. Tak perlu pada niat macam tu. Kita tengok, kita okey. Kita tak rasa macam perlu buat suatu mujahadah yang besar untuk tinggalkannya. Sebab cinta kita pada akhirat. Sebab tu tuan-tuan, orang macam ni datang ke peluang derma, ambil. Tak rasa kau bagi 100, 200. Tak apa, ambil. Dia tak rasa apa. Awak kan perlukan. Awak ambil. Awak kan lebih memerlukan. Saya ingat kisah ulama Abu Haytham rahmatullahi alaih. Abu Haytham ni tuan-tuan, ada seorang menteri ni. Dia nak belajar dengan ulama ni. Abu Haytham kata, boleh nak belajar dengan aku. Sebulan kena bayar 100 dinar. 100 dinar maknanya kena bayar 70,000 sebulan. Lebih kurang 70,000. Duit kita. Boleh nak belajar dengan aku, bayar 70,000 sebulan. Kawan dia kata boleh. Maka dia pun belajar selama 3 tahun. 3 tahun dia belajar. Maka hari di mana mereka berpisah, Tok Guru ni Abu Haytham bawa seguni duit. Bayangkan 100 dinar sebulan. Setahun berapa tuan-tuan? 1,200. 3 tahun? 3,600. 3,600 keping duit emas. Abu Haytham letak dan dia kata, ambil. Ni apa? Jurang-jurang kau bayar, kau ambil balik. Aku tidak perlu. Aku cuma ingin menunjukkan, memperlihatkan kesungguhan kamu. Ternyata kamu orang bersungguh belajar. Ni minta-minta jurang ni bukanlah aku nak sangat duit. Nak tengok bersungguh tak? Orang kita kan macam tu tuan-tuan. Kalau jenis free. Belajar datang tak bersungguh. Datang dia tidur free. Belajar free. Cuba suruh bayar. Agak-agak. Ni awak datang belajar saya. Bayar seorang 500. Tak berani dia nak tidur. Sebab apa? Rugi. Kalau tidur, rugi duit saya bayar ni. Abu Haytham dia bukan nak duit sangat. Dia letak duit tadi. Itu tanda zuhud. Dia letak duit supaya pelajar dia ada komitmen. Pelajar dia tahu masa saya ni ada harga, jangan buat lebih kurang. Bila awak datang belajar dengan saya, bukan masa saya tak ada harga, ada. Saya beri masa terbaik untuk awak dengar. Sajian yang terbaik, kefahaman yang terbaik. Tiba-tiba awak tak nilainya, awak tidur, awak leka, kita kenakan yuran. Nak belajar, seorang 100 dinar. 100 dinar, duit keping emas, seperti RM700 darab 100. 700 darab 100, 70,000 sebulan. Agak-agak ada nak belajar dah ni. Saya bagi tuan-tuan nak belajar, saya boleh bayar 7,000 sebulan seorang. Oh memang tak tidur. Tidur rasa macam rugi duit tu bayar. Itu nilai duit. Bukan untuk diambil, tapi untuk menunjukkan kesungguhan. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang ngaji Quran, Tunggu Quran ambil tak banyak, RM100. Kita rasa banyak. Bila ponteng ruginya duit tu. Padahal kalau tengok manfaat kita baca Quran sampai kiamat. Belajar 4 bulan pandai. Lalu buat 100 tu kita nak diskaun pula. Boleh tak? RM80. Kita sendiri tak tunjukkan nilai yang besar. Dan Tok Guru ni tuan-tuan, bukan dia kisah sangat duit tu. Tapi di mana kesungguhan. Itu yang menjadi keutamaan. Orang letakkan kesungguhan, maka nilainya bertambah. Ilmu ni bertambah sebab kita bersungguh. Kalau kita berlebih kurang, ilmu pun berlebih kurang dengan kita. Kemudian kata Nasr Abadi, Zuhud ini ialah tuan-tuan, dia orang asing di dunia. Manakala arif pula orang asing di akhirat. Apa maksud asing-asing ni? Tuan-tuan, kita refer hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Bada al-Islamu gharibah. Wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Untunglah orang yang menjadi orang asing. Maknanya, siapa yang zuhud di dunia, ini orang beruntung. Orang arif pula di akhirat, dialah orang beruntung. Itu makna gharib, asing. Bukan makna asing ni orang tak kenal langsung. Bukan begitu. Dia ni orang bertuah. Dia tak peduli walau bagaimana keadaan. Manusia mencintai dunia, dia tidak. Maka inilah dia lambang zuhud. Dia tetap diangkat kemuliaannya oleh Allah SWT. Sekarang itu perkongsian kita pada pagi ini mudah-mudahan beri manfaat. Dan mudah-mudahan ia benar-benar menjadi benteng. Saya nak jadikan zuhud sebagai senjata saya dalam berurusan dengan duniawi. Supaya saya tak terpedaya, tak tenggelam dengan permainan yang cukup licik, yang cukup halus. Moga Allah selamatkan kita daripada tipu daya dunia. Kita inginkan akhirat. Kita inginkan kecintaan Allah SWT. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.